Okey, kalau dah okey boleh mula kot. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat tengah hari kepada anda semua, tuan-tuan dan puan-puan, rakan Facebook Lembaga Hasil dalam negeri Malaysia yang pada ketika ini menonton. Terima kasih kerana bersama-sama dengan saya, Tuan Baitus Tuaibah, untuk program Sembang Cukai Santai Tapi Sampai. Untuk makluman semua, saya tidak berkesorangan hari ini. Saya ada dua tetamu yang akan turut serta dalam membincangkan info-info berkaitan dengan percukaian dengan lebih mudah, santai serta mudah difahami. Okey, tanpa membuang masa, saya jemput tetamu saya pertama, Encik Syazwan Malik yang merupakan Eksekutif Hasil di Bahagian Perhubungan Awam dan Multimedia Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil dalam negeri Malaysia. Assalamualaikum Encik Syazwan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, apa khabar Cik Syazwan? Alhamdulillah hari ni baik. Okey, so untuk tetamu saya yang kedua, saya jemput Cik Junaidatul Al-Fatihah Ilyas, juga merupakan Eksekutif Hasil di Bahagian Perhubungan Awam dan Multimedia Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil dalam negeri Malaysia. Assalamualaikum Cik Jun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Cik Jun? Alhamdulillah sihat pada hari ini. Harapnya kedua-dua ahli panel kita hari ini semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. InsyaAllah. Terima kasih Cik Jun dan Cik Syazwan ni atas kesudian untuk turut sama dalam program pada hari ini. Okey, sebelum saya mulakan sesi pada hari ini, para penonton sekalian, tuan-tuan dan puan-puan sekiranya mempunyai sebarang komen, pandangan ataupun mempunyai apa-apa persoalan, boleh drop di ruang komen dan pihak kami akan balas komen tersebut. Baiklah, para penonton sekalian, untuk makluman semua, kita masih lagi dalam tempoh penghantaran borang cukai pendapatan ataupun lebih dikenali dengan musim Jom Klik Hasil tahun 2021, di mana individu yang menerima pendapatan, tak kira pendapatan selain daripada perniagaan ataupun pendapatan perniagaan, dikehendaki untuk melapor dan membuat bayaran kepada LHDN. So, untuk mereka yang makan gaji, tarikh akhir untuk lapor dan buat bayaran adalah pada 15 Mei ya. Which is memang dah lepas dah 15 Mei yang lalu. Dan untuk mereka yang menjalankan perniagaan pula, tarikh akhir adalah pada 30 Jun. Which is memang setiap tahun adalah pada 30 Jun, memang sama saja tarikhnya. Tapi disebabkan atas pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan, kerajaan telah memutuskan untuk memanjangkan tempoh tersebut. Okey. Pada hari ini, pada sesi ini, kami suka untuk ingatkan kepada para pembayar cukai sekalian, kepada para peniaga sekalian kerana hanya tinggal beberapa hari saja lagi untuk membuat penghantaran borang cukai anda. Okay, sebelum kita kupas lebih lanjut tentang penghantaran borang ini, penting untuk para peniaga tahu apa itu cukai perniagaan. So, untuk jawab soalan ini, boleh saya minta Cik Syazwan terangkan dengan lebih lanjut ya berkaitan dengan pengenaan cukai atas pendapatan perniagaan. Okey, terima kasih Puan Tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Okey, dalam konteks apa itu cukai perniagaan? Sebenarnya cukai perniagaan ni dia berbeza daripada cukai syarikat. Sebab cukai perniagaan ni kita kenakan ke atas individu yang menjalankan perniagaan. Macam tadi saya sebut tu cukai syarikat, kita kenakan atas syarikat. Beza dia macam tu. Kadang-kadang kita ada perniagaan tapi dia bukan syarikat, dia jenis perniagaan. Jadi untuk dalam konteks cukai perniagaan ni kita tengok dia dikenakan ke atas individu yang menjalankan perniagaan secara milikan tunggal ataupun perkongsian. Jadi yang ni yang akan kena declare dalam cukai perniagaan. Biasanya untuk milikan, macam saya sebut tadi, milikan tunggal ataupun perkongsian. Jadi dalam konteks perniagaan milikan tunggal perkongsian ni, kita tak ambil kira kita macam mana kita dia termasuklah perniagaan secara konvensional. Perniagaan konvensional macam biasalah dia ada kedai ataupun perniagaan online. Sekarang kita dah banyak tengok lebih-lebih lagi sejak PKP ni, banyak peniaga-peniaga dia ke arah menjual di platform online lah.
Jadi sama ada dia pendapatan dia daripada perniagaan bentuk online ataupun pendapatan dia dalam perniagaan konvensional, dia masih lagi perlu laporkan pendapatan cukai pendapatan perniagaan. Jadi kalau contoh perniagaan saya rasa jelaslah benda tu. Cuma saya akan sebut dia biasa perniagaan runcit. Kalau daripada segi online mungkin dia YouTuber, blogger dan sebagainya lah. Jadi semua jenis-jenis perniagaan apa yang kita boleh jana pendapatan daripada aktiviti kita tu, jadi semua ni kita masih lagi kena laporkan cukai pendapatan. Baiklah. Okey, maksudnya daripada semua jenis perniagaan yang dinyatakan tadi, adakah secara keseluruhan penerimaan ataupun keseluruhan keuntungan yang diterima tersebut perlu dilaporkan? Atau mungkin ada banjaran ke, ada minimum pendapatan ke yang untuk mendaftar nombor faiz cukai ni? Mungkin Kak Jun boleh bantu. Okey, baik. Terima kasih Puan Tua. Menjawab pada soalan yang dikemukakan tadi, sebenarnya kalau diikutkan seperti mana yang Cik Syazwan nyatakan, memang terdapat perbezaan antara kalau dari segi pendapatan penggajian dan juga pendapatan perniagaan. Ya, jadi kalau ada perbezaan ni, kita boleh katakan sebenarnya untuk percukaian bagi perniagaan tiada pendapatan minimum ditetapkan ya bagi perniagaan tersebut untuk mendaftarkan nombor cukai pendapatan dan seterusnya dikenakan cukai pendapatan. Jadi apabila seseorang telah menjalankan perniagaan sama ada berdaftar ataupun tidak dan juga secara konvensional dan juga online seperti mana nyatakan tadi, sebenarnya perlu mendaftarkan nombor cukai pendapatan dan seterusnya melaporkan pendapatan diterima kepada Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia. Jadi pendapatan perniagaan ini dia sebenarnya berbeza, ya, berbeza dengan pendapatan penggajian. Saya percaya kalau sesiapa yang mendengar sekarang, mereka mengetahui bahawa sekiranya individu tersebut mempunyai satu pendapatan ataupun boleh dikatakan sebagai jumlah pendapatan yang melebihi, kalau saya boleh sebut angkanya dalam RM ataupun dalam ringgit Malaysia RM37,333 selepas tolakan PCB. PCB ni adalah potongan cukai bulanan. Dalam gaji bulanan kita ada tolakan tersebut, itu kita panggil PCB ya. Jadi kalau telah mencecah angka tersebut, nilai tersebut tadi, dah kena daftar faiz pendapatan ataupun faiz cukai pendapatan, yang mana pendapatan ataupun saya boleh katakan sebagai nombor faiz tersebut sama ada didaftarkan sendiri oleh individu tersebut ataupun didaftarkan oleh majikan ya kepada pekerja-pekerja mereka. Tetapi bagi saya katakan sebagai individu yang di bawah perniagaan ni, saya percaya mereka tidak mempunyai majikan, jadi mereka perlu mendaftar sendiri ya, mendaftar sendiri kepada lembaga hasil. Jadi saya boleh katakan sekiranya pendapatan sesuatu perniagaan tu dah layak dikenakan cukai, kita boleh ambil kira selepas tolakan semua perbelanjaan yang boleh kita benarkan dalam perniagaan tersebut, termasuk dengan pelepasan cukai yang dibenarkan atas individu tersebut ya. Jadi paling penting kalau saya boleh sebutkan di sini, untuk kita sama-sama boleh dikatakan sebagai mengambil maklum dan juga peringatan untuk semua, paling penting adalah penyimpanan rekod ya. Jadi kita pentingnya adalah peniaga perlu menyediakan akaun untung rugi untuk membuktikan pendapatan tersebut diterima sekiranya diminta oleh Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia. Baiklah, okey, cukup panjang lebar sekali Kak Jun terangkan tadi. Okey, kalau ikutkan ya, ada stigma yang ataupun ada satu mengatakan penghantaran borang cukai masih perlu dibuat walaupun sesuatu perniagaan itu adalah rugi. Apakah rasionalnya kat situ boleh saya tahu, boleh Cik Syazwan kongsikan mengapa masih peniaga-peniaga ni masih perlu hantar borang walaupun pada tahun tersebut pun perniagaan mereka mencatatkan kerugian? Okey, memang ada banyak pertanyaan yang kita terima. Saya punya perniagaan rugi, jadi kenapa saya kena declare? Kenapa saya kena hantar borang cukai? Dia itu adalah satu tanggapan yang salah sebenarnya. Bila walaupun dalam keadaan rugi, kita masih kena laporkan cukai pendapatan dalam borang B. Dia bila untuk konteks perniagaan ni, dia tak semestinya bila kita lapor, kita kena cukai. Dia dalam dari segi pencukaian individu pun sama. Bila kita lapor, tak semestinya kena cukai. Sebab dia ada pelepasan dia ada tolakan dia daripada belanja dia. Jadi dalam konteks perniagaan pun sama. Jadi macam Kak Jun ada cakap tadi, yang paling penting adalah penyimpanan rekod. Jadi
sekiranya peniaga ni dia buat penyimpanan rekod, dia tahu okey, jualan dia berapa, belanja dia berapa. Jadi masa dia nak buat pelaporan dalam borang B nanti, akan ada satu kolom untung rugi. Jadi dia masukkan transfer ke situ. Jadi untung tu boleh transfer ke bahagian pendapatan perniagaan. Jadi kalau ada pendapatan lain baru tambah dekat situ. Jadi daripada situ baru kita kira cukai tu dikenakan ataupun tidak. Tapi kita berbalik kepada konteks tadi, kalau rugi. Sebenarnya kalau satu perniagaan ni rugi dan dia declare, sebenarnya dia boleh buat katakanlah tahun ni, tahun 2020 dia rugi. Jadi dia masuk dalam borang B, okey saya rugi contohnya 10,000. Next year, tahun depan contohnya ekonomi dah okey. Dia declare dia punya pendapatan kena 20,000. Tapi sebenarnya daripada tahun 2020 dia boleh tolak 10,000 rugi tu pada tahun yang hadapan. Dia ada pengiraan dia tu. Jadi dalam erti kata lain, kerugian tersebut boleh menjadi keuntungan kepada peniaga-peniaga yang mana dia boleh buat tolakan daripada jumlah cukai perlu dibayar pada tahun hadapan tu lah. Okey. Jadi bermakna kerugian yang tadi tu boleh menjadi tolakan ataupun bagi mengurangkan jumlah cukai bagi sesuatu perniagaan. Itulah ya seperti penerbangan kan? Betul. Okey, kalau berbalik kepada penerangan yang tadi, ada yang nyatakan berkenaan dengan perbelanjaan. Bagi perbelanja perniagaan ni dia ada mana boleh dengan mana yang tak boleh. So, apa sebenarnya maksud mana boleh, mana tak boleh tu? Boleh Kak Jun terangkan dengan lebih lanjut? Okey, baik. Sebenarnya kalau ikutkan dari segi maksud mana yang boleh, mana yang tak boleh ni, untuk yang mana boleh ni dia merujuk kepada perbelanjaan perniagaan yang mana boleh ditolak dan dibenarkan untuk tolakan daripada pendapatan kasar perniagaan. Tadi Encik Syazwan ada sebut berkenaan dengan macam mana pendapatan tu kita perlu laporkan ya dalam borang cukai dan juga termasuk dengan rugi sekiranya ada. Ya, tapi dari segi perbelanjaan ni kalau yang mana boleh, apa perbelanjaan perniagaan yang boleh dituntut ataupun ditolak, dibenarkan, kita boleh boleh katakan sebagai tolak siap-siap ya. Manakala yang mana tidak boleh pula merujuk kepada perbelanjaan perniagaan mana yang tak boleh ditolak dan tidak dibenarkan sebagai tolakan daripada pendapatan kasar perniagaan. Ya. Okey, saya berikan sedikit contoh kalau boleh mungkin kita boleh nampak lebih jelas ya. Okey, pendapatan kasar perniagaan seperti mana dinyatakan oleh Cik Syazwan sebentar tadi terdiri daripada segala penerimaan ya, segala penerimaan yang boleh dikatakan sebagai untuk perniagaan tadi. Jadi contohnya penerimaan tunai bagi barang-barang yang dijual ataupun perkhidmatan yang diberikan. Ya. Jadi dari segi situ jumlah pendapatan kasar perniagaan yang kita terima tadi tu akan ditolak dengan perbelanjaan yang dibenarkan. Ya, dan barulah akan dapat satu amount yang mana amount tadilah yang kita perlu laporkan dalam borang cukai pendapatan kita. Okey. Tetapi ada satu bahagian lagi, sekiranya kalau kata berkenaan dengan perbelanjaan ni sama ada dibenarkan atau tidak, kita sangat-sangat menekankan atau kita sangat-sangat menyarankan para peniaga untuk merekodkan transaksi perniagaan. Itu paling penting. Ya, rekodkan transaksi perniagaan dengan sebaik mungkin dan juga menyimpan rekod seperti mana saya sebutkan tadi, sebab apabila kita tahu berkenaan dengan kegunaan rekod dan juga penyimpanan maklumat tadi berkenaan dengan transaksi perniagaan semua, bila kita faham segalanya itu, baru kita akan faham bagaimana sesuatu tolakan tu yang mana boleh, mana tidak. Itu yang saya boleh kongsikan ya. Sebab kita kena tahu perkara tersebut, barulah senang, barulah mudah. Satu, untuk pemahaman kita, dan keduanya adalah penting untuk pengisian borang nanti. Dan juga ketiganya, pada tahun-tahun akan datang, seperti mana yang macam Cik Syazwan cerita tadi, tahun ni mungkin rugi, tahun depan contohnya untung. So apabila segalanya direkodkan dengan betul, dengan tepat, itu akan memudahkan anda pada kemudian hari nanti. Okey, so ia untuk pemahaman, ia juga untuk sebagai bagi menyenangkan bagi proses untuk pengisian borang pada borang akan pada masa yang ditetapkan dan juga bagi memudahkan kita untuk membuat tolakan sekiranya terdapat keuntungan pada tahun yang seterusnya. Okay, ini maksud dia amat penting bagi seorang pembayar cukai itu, bagi seorang peniaga itu untuk kenal pasti dengan sendirinya apa belanja yang boleh dibenarkan, apa belanja yang tidak boleh dibenarkan. Okey, Encik Syazwan boleh terangkan atau mungkin boleh kongsikan dengan kita semua apakah contoh-contoh belanja yang boleh dibenarkan dengan belanja yang tak boleh dibenarkan ini? Okey, tadi Tua ada sebut kenal pasti dengan sendiri. Pembayar cukai peniaga ini kenal pasti dengan sendiri. Okey, saya sekadar mengingatkan apa rasional
kita di lembaga hasil menyebut kenal pasti dengan sendiri sebab dalam sistem penaksiran sekarang ni kita menggunakan sistem taksir sendiri di mana pembayar cukai peniaga apabila dia declare dia laporkan pendapatan dia, laporkan belanja dia semua, dia taksir pendapatan tu, belanja tu sendiri. Jadi itu pentingnya dia kena kenal pasti belanja yang dibenarkan dan belanja yang tidak dibenarkan. Okey, untuk belanja yang dibenarkan, dia mestilah kalau ikut ayat atas dia mestilah mana-mana perbelanjaan yang dibuat semata-mata untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Jadi secara bahasa mudah dia, contohnya belanja yang kita buat tu dapat tak income tu? Contohnya, contoh-contoh belanja yang kita benarkan adalah bayaran upah, gaji pekerja kita, bayaran KWSP, PKSO, yang ni dibenarkan. Insurans perniagaan, berkaitan dengan perniagaan, sewa premis perniagaan, yang ni semua adalah dibenarkan, ditolak daripada pendapatan perniagaan tadi. Contoh belanja yang tak dibenarkan pula, kita boleh tengok dia berbentuk perbelanjaan berbentuk domestik dan persendirian. Contohnya dia bayar bil elektrik rumah dia, dia apa-apa belanja yang bukannya berkaitan dengan secara direct berkaitan dengan penghasilan pendapatan yang perniagaan tadi tu. Lagi satu belanja yang tak boleh ditolak adalah perbelanjaan modal. Sebab perbelanjaan modal ni dia ada pula pengiraan dia, allowance modal, yang tu semua kita boleh kita akan go through dalam kita boleh tengok dalam penerangan dalam website, ataupun kalau sempat kita boleh bincang juga hari ni lah. Okay, so ini bermakna ya secara ringkasnya belanja yang dibenarkan ni adalah memang yang berkaitan dengan perniagaan saja, yang mana perbelanjaan tu dibuat semata-mata untuk menghasilkan keuntungan perniagaan tu. Dan manakala belanja yang tidak dibenarkan ni adalah bukan semata-mata untuk penghasilan pendapatan perniagaan tersebut. Betul. Okey. Kalau dekat sini okey, mungkin Kak Jun boleh kongsikan dengan kita semua, dengan semua penonton-penonton Facebook Live kita pada hari ini. Untuk mereka yang pertama kali nak melaporkan pendapatan, apa yang patutnya dilakukan? Apa tips yang boleh dikongsikan kepada mereka ni Kak Jun? Baru tahun 2021 ni baru nak lapor pendapatan. Apa perlu buat? Okey, seperti mana saya sebutkan pada awal tadi, yang mana kita faham bahawa kalau orang yang ada penggajian, biasanya majikan yang akan daftarkan untuk mereka atau mereka daftarkan secara sendiri. Tetapi untuk para peniaga memandangkan mereka tidak ada majikan, jadi mereka perlu mendaftar secara kendirilah, mereka kena daftar sendiri. Iaitu kalau boleh saya nyatakan di sini, kalau boleh kita ceritakan step sedikit lah ya. Okey, yang pertamanya mereka perlu daftar dalam secara online ataupun dalam talian, iaitu menggunakan sistem e-daftar. Yang mana sistem e-daftar ni kita ada dalam sistem MyTax Lembaga Hasil Negeri Malaysia. Boleh masuk ke website MyTax ataupun website Lembaga Hasil Negeri Malaysia. Boleh klik dekat bahagian MyTax dan e-daftar ada dalam tersebut. Ya, jadi apa yang dikatakan langkah pertama adalah daftar nombor cukai pendapatan terlebih dahulu. Akan tetapi soalan yang selalu juga kita terima adalah sebagai contoh, sekiranya seseorang yang dah ada nombor cukai, mungkin mereka pernah bekerja sebelum ni, ataupun mereka boleh katakan yelah adakala mereka dah bekerja, dah ada nombor cukai pendapatan, so sekarang mereka memilih sama ada untuk membuat perniagaan sepenuh masa atau separuh masa. Jadi sebenarnya sekiranya anda dah ada nombor cukai tersebut boleh digunakan. Jangan bimbang. Sebab kalau untuk rekod dalam lembaga hasil, itu adalah rekod kami yang mana kita daftarkan satu nombor cukai pendapatan atas satu nombor pengenalan. Ya, jadi kalau dah ada nombor cukai tidak ada masalah, tapi kalau belum ada, daftarkan dahulu dalam MyTax yang mana di bawah aplikasi ataupun sistem e-daftar. Ya, selepas mendapat nombor cukai pendapatan ataupun saya boleh katakan sebagai dah proses e-daftar tersebut, dah dapat satu pemakluman daripada lembaga hasil bahawa nombor cukai dah sekian-sekian. Ya, jadi untuk step yang kedua atau langkah kedua adalah untuk mendapatkan nombor PIN e-filing. Ya, kenapa perlunya nombor PIN e-filing? Ini adalah untuk digunakan semasa anda ingin akses sistem MyTax secara keseluruhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah untuk aktifkan CJ digital kita bagi tujuan pengisian borang cukai. Ya, jadi untuk permohonan nombor PIN e-filing juga boleh dikatakan sekarang ni sebenarnya kan puan tua semuanya mudah.
Maksudnya adalah kita sediakan secara online sahaja untuk semua orang. Ya. Jadi untuk permohonan nombor PIN pun boleh dimohon daripada website dan boleh dapatkan nombor PIN 16 digit number nanti, dan selepas dapat kita perlu aktifkan. Ya, yang mana lepas kita aktifkan nombor PIN ini, barulah kita akan ada satu kata laluan dibentuk. Ya, yang mana nanti once kita nak masuk dalam sistem e-filing, which is orang kata sistem e-filing ni di bawah MyTax. MyTax is satu, boleh dikatakan satu gerbang sistem lah, ya. Semua sistem ataupun semua kita panggil easy hasil ataupun semua perkhidmatan easy hasil Lembaga Hasil Negeri Malaysia sekarang ni kita dah sekalikan di bawah MyTax. Jadi untuk akses tersebut kita perlukan nombor IC dan juga kata laluan. Jadi untuk aktifkan kedua-dua ni, tadi kita berbalik kepada sistem e-filing tadi yang mana kita pun dapatkan PIN number. Selepas kita aktifkan, barulah kita boleh masuk ke dalam sistem e-filing untuk penghantaran borang cukai. Ya, jadi seperti mana yang Cik Syazwan ceritakan tadi, seperti mana kita bincangkan lebih awal tadi, segala maklumat berkenaan dengan pendapatan, segala maklumat berkenaan dengan perbelanjaan, itu sebenarnya selain daripada kita perlu ada akaun, yang mana perlu ada akaun dan juga perrekodan, itu juga perlu dimasukkan dalam borang cukai untuk dilaporkan kepada Lembaga Hasil Negeri Malaysia. Ya, dan sekarang macam saya ceritakan tadi berkenaan dengan e-filing, apabila dah berjaya daftar, apabila dah berjaya akses dan juga dah berjaya bentuk kata laluan, so masa dalam sistem e-filing tu nanti boleh pilih dekat bahagian borang tu, e-borang, sila pilih borang B sekiranya anda adalah di bawah pendapatan perniagaan. Ataupun kalau contohlah saya boleh berikan kita bagi contoh ya tuan-tuan. Sebagai contoh, kalau seseorang yang mempunyai pendapatan penggajian dalam masa yang sama, dia juga mempunyai pendapatan perniagaan, jadi perlu isi dalam bahagian borang B. Ya, borang B untuk Bangkok lah senang cerita kan. Jadi borang B ni boleh isi dekat situ, dan paling penting segala maklumat yang berkaitan dengan pendapatan, segala maklumat yang berkaitan dalam rekod yang perlu dimasukkan ke dalam maklumat kewangan orang perseorangan perlu dimasukkan secara teratur. Dan suka juga kita kongsikan, sebenarnya semua orang macam mungkin ada pernah bertanya, perlu masukkan semua ke? Sebenarnya bukan semua perkara perlu dimasukkan dalam borang Cukai. Apa yang berkenaan sahaja. Macam kita ceritakan tadi, maklumat pendapatan tidak semestinya mungkin kalau ada perniagaan satu bercampur dengan bahagian penggajian ataupun lain-lain maklumat pendapatan yang lain juga boleh dimasukkan. Termasuk dengan bahagian yang belakang tadi, maklumat kewangan orang perseorangan, yang mana di situ boleh dimasukkan maklumat-maklumat yang diperlukan. Okey, jadi boleh saya katakan selain daripada maklumat berkenaan dengan tuntutan-tuntutan ataupun bahagian pelaporan dalam maklumat kewangan orang perseorangan, jangan lupa, ini penting ya, jangan lupa untuk menuntut pelepasan individu yang dibenarkan dalam borang cukai tersebut. Okey, jadi dari sisi itu segalanya dilaporkan, jadi barulah kita tahu berapa jumlah cukai yang diperolehi, dan selepas itulah baru kita akan cek balik tally atau tidak maklumat yang dimasukkan dan juga maklumat yang dilaporkan. Okay. So baiklah Puan Jun, Cik Jun ya, sebab daripada apa yang dijadikan sebentar tadi, semuanya daripada pendaftaran, dapatkan nombor PIN dan terusnya penghantaran borang cukai, semuanya boleh dibuat menggunakan atas talian, semuanya menggunakan gerbang percukaian MyTax tu sendiri ya. Memang amat mudahlah sekarang. Okey. Kalau umum mengetahui, kalau untuk pembayaran cukai yang mempunyai pendapatan penggajian atau sinonimnya yang kita panggil makan gaji ni, mereka ada ansuran ataupun majikan selalunya telah membuat potongan cukai bulanan kepada mereka. So PCP atau potongan cukai bulanan ni ianya adalah berfungsi sebagai bayaran ansuran kepada seorang pembayar cukai itu supaya next year-nya, tahun depannya bila dia hantar borang, tidak terlalu berat untuk mereka membuat bayaran secara lamsam. Okey, itu bagi orang makan gaji, which is ada PCB. Kalau orang yang berpendapatan perniagaan ni, peniaga-peniaga ni, ada tak satu ansuran yang sama berfungsi seperti PCB tersebut? Okey, Cik Syazwan boleh bantu terangkan? Okey, macam Puan Tuan cakap tadi, untuk orang yang makan gaji, dia punya ansuran bulanan kita bagi nama sebagai PCB. Okey, untuk para peniaga, dia pun ada satu konsep potongan bulanan. Cuma bukannya dipotong oleh majikan dia buat bayaran sendiri. Nama dia ansuran CP500. Okey. Okey, untuk kalau kita tengok PCB, kita akan buat potongan daripada gaji setiap bulan.
Setiap bulan kalau gaji tu kena cukai, jadi majikan kita akan buat potongan setiap bulan. Tapi dalam CP500 kita cuma perlu buat ansuran sebanyak 6 kali ansuran. Okey, 6 kali ansuran ni dia bermula setiap tahun bulan Mac and then dia setiap 2 bulan lah. Bulan Mac, bulan Mei, bulan Julai, bulan September, November, and then yang last kali adalah January next year. Okey, untuk para peniaga yang inginkan CP500, biasanya kalau LHDN dah ada rekod, katakanlah untuk tahun taksiran 2019, dia hantar borang B. Jadi ada berapa dia punya pendapatan. Jadi untuk tahun 2020, LHDN akan buat satu anggaran CP500 kepada peniaga ni. Kata untuk peniaga baru, dia tak ada lagi CP500, dia boleh buat permohonan terus daripada LSDN untuk mendapatkan CP500 berdasarkan anggaran pendapatan dia sepanjang tahun tu lah. Okey. Jadi apa tujuan CP500 ni sebenarnya? Dia sama macam tujuan kita kenalkan PCB tadi untuk mengelakkan untuk memudahkan para peniaga untuk tidak membebankan para peniaga. Kiranya bila dia declare dalam bulan Jun, dia kena bayar lump sum. Tapi bila dah ada CP500, kita tolak macam PCB tu lah. Jadi itulah tujuan dia CP500 tu. So tadi seperti mana yang Cik Syazwan terangkan, dia akan dikeluarkan secara automatik kepada pembayar cukai sekiranya rekod pencukaian mereka ada dengan LHDN. Tapi sekiranya pembayar cukai yang baru, mereka boleh memohon CP500 tersebut dengan LHDN lah ya. Okey, untuk mengetahui berhubung dengan pelaksanaan PKP pada awal tahun lepas, pada tahun 2020 yang mana kerajaan telah melaksanakan PKP 1.0, seterusnya kita ada PKP, and then awal tahun hari itu, tahun 2021, kerajaan telah melaksanakan PKP 2.0, seterusnya ada PKP 3.0 pula. Okay. Kita faham memang pelaksanaan PKP itu adalah sebagai salah satu langkah untuk mengatasi penularan wabak COVID-19. Namun atas pelaksanaan PKP itu sedikit sebanyak ianya memberi kesan kepada sebahagian peniaga ataupun sebahagian industri perniagaan ya. So ada tak sebarang kelonggaran yang diberikan kepada perniagaan ataupun industri-industri tersebut? Dan Kak Jo boleh terangkan? Okey, bagi makluman semua yang sedang mendengar, boleh dikatakan dalam kita pun sebenarnya di Lembaga Hasil Negeri Malaysia selalu boleh dikatakan menghebahkan atau mewar-warkan makluman terkini yang berkaitan sama ada bercukaian ataupun apa sahaja yang berkaitan dengan urusan operasi percukaian kami melalui kita panggil sebagai FAQ sepanjang pelaksanaan PKP ni ya, yang mana dalam pengumuman tersebut juga kita juga selitkan bahawa ada beberapa industri yang dibenarkan untuk boleh dikatakan sebagai bagi tujuan yang dinyatakan kelonggaran tadi. Yang kalau boleh saya sebut di sini ada bagi industri ataupun perniagaan yang menjalankan aktiviti pelancongan, panggung wayang dan juga spa. Ya, setakat ni memang 3 industri ni kita berikan layak untuk mendapat penangguhan bayaran CP500 yang mana penangguhan tersebut adalah bagi bulan Mei, Julai, September dan juga November 2021. Ya, dan untuk makluman juga bagi mungkin pemain industri dalam 3 industri yang dinyatakan tadi, 3 elemen ataupun jenis perniagaan dinyatakan tadi, peniaga-peniaga bagi kategori ini tidak perlu memohon sebenarnya sebab penangguhan bayaran diberi adalah secara automatik kepada pembayar cukai layak seperti yang terdapat dalam rekod Lembaga Hasil Negeri Malaysia. Jadi mesti ada yang tahu macam mana rekod tu ada. Rekod ni sebenarnya kita ambil kelayakan tu ataupun kita tarik data tu sebenarnya daripada kod perniagaan yang dipilih. Ya, kod perniagaan dipilih sewaktu menghantar borang cukai yang diterima oleh lembaga hasil sebelum ini. Jadi mungkin saya boleh kongsikan juga, saya sarankan di sini kenapa pentingnya seseorang individu sama ada yang penggajian atau perniagaan, dia penting untuk difaham apa yang diisi dalam borang cukai. Sebenarnya inilah impak dia. Ya, apabila kita tahu dan ataupun kita faham berkenaan dengan pengisian sesuatu maklumat dalam borang cukai, jadi kita faham fungsi kod perniagaan itu untuk apa. Sebenarnya di peringkat lembaga hasil,
sekiranya diperlukan seperti mana yang nyatakan tadi untuk tujuan boleh dikatakan penangguhan bayaran CP500 untuk industri ataupun boleh dikatakan untuk sektor-sektor perniagaan terlibat. Jadi di sektor yang kita akan ambil ataupun kita ambil secara automatik berdasarkan pelaporan yang diberikan. Itu dia Puan. Okey. So baiklah, jadi kelonggaran tersebut adalah kalau ikutkan adalah bagi 3 industri tersebut. Tapi kalau kita tengok macam sekiranya kalau ada pembayar cukai, kalau ada peniaga-peniaga yang bukan daripada sektor yang 3 dinyatakan tadi, adakah boleh mereka membuat rayuan bagi penangguhan bayaran ni, Encik Syazwan? Okey, untuk selain daripada 3 sektor tadi, permohonan untuk penangguhan bayaran dia terbukalah kepada pembayar cukai yang terjejas. Dia untuk 3 sektor yang Kak Jun maklumkan tadi, kita berikan secara automatik. Tetapi sekiranya peniaga-peniaga yang tidak termasuk dalam kategori 3 yang Kak Jun maklumkan tu, dia masih lagi boleh membuat permohonan. Bukannya dia tak layak lah, dia masih lagi boleh buat permohonan. Kita akan pertimbangkan lah. Okey, untuk pembayar cukai yang perniagaannya terjejas, dia boleh kemukakan permohonan rayuan untuk menangguhkan bayaran CP500 bersama-sama dengan supporting dokumen kepada cawangan LSDN yang mengendalikan fail dia, ataupun dia boleh email kepada CP500 Pemerkasa @hasil.gov.my. Okey. Jadi setiap permohonan ni kita akan pertimbangkan berdasarkan merit setiap permohonan tu. Jadi sebab tu kita kena minta supporting dokumen sekali lah. Baiklah, jadi maksudnya yang untuk 3 perniagaan tadi ianya diberikan secara automatik, tidak perlu memohon. Tapi sekiranya ada bagi sektor-sektor yang lain yang ingin memohon, mereka boleh buat rayuan. Okey, saya kira itu saja sudah cukup lengkap bagi kita rasa penerangan berkenaan dengan perniagaan ya. Okey, sebarang pesanan atau kata-kata akhir kepada para penonton Facebook Live kita hari ini. Silakan Cik Syazwan. Okey, kepada pembayar cukai di luar sana, pastikan kita jalankan tanggungjawab kita yang sewajarnya. Tanggungjawab kita adalah untuk melaporkan pendapatan, tak kira pendapatan perniagaan ataupun pendapatan penggajian pada tahun tak cerah 2020. Macam dalam konteks yang sekarang ni yang kita cakap ni adalah kita fokus kepada pendapatan perniagaan lah, sebab pendapatan penggajian dah lepas dah pun tarikh dia. Lepas tu bila kita dah laporkan pendapatan, dan kita jangan lupa untuk bayar cukai pendapatan yang dikenakan ke atas kita tu lah. Jadi untuk memudahkan, kita boleh bayar menggunakan bayar hasil, betul. Kita boleh gunakan bayar hasil secara atas talian. Lepas tu apa lagi? Lagi satu yang kena ingatkan, jangan tunggu sehingga saat akhir, sebab memang banyak sangat sebelum ni memang banyak sangat kita terima bila hari-hari last tu mesti sistem akan hang sebab terlalu banyak orang nak hantar. Jadi sementara kita masih ada masa ni, kita hantar dulu, tak ada masalah. Lepas tu yang paling penting sekali, bila dah hantar, kita dah declare, kita dah bayar, pastikan apa yang kita declare tu semua dokumen-dokumen dia, dokumen perbelanjaan, semua kita simpan dokumen tu selama 7 tahun. Macam untuk memudahkan bila kita dipanggil untuk audit nanti, kita ada dokumen-dokumen tu. Sebab kita mesti laporkan pendapatan mengikut dokumen yang kita ada. Rasa tu saja daripada saya. Kak Jun. Okay. So saya teruskan ni? Yes, Kak Jun. Baik. Kata apa lagi? Itulah banyak yang Syazwan kongsikan dengan kita tadi. Jadi dan saya sangat bersetuju lah sebenarnya dengan apa yang kongsikan. Cuma sedikit saya tambah. Dalam kesempatan ini saya juga ingin menyarankan yang mewakili Lembaga Hasil dan Peniaga Malaysia, ingin menyarankan dan juga memberi peringatan bersama lah, kalau kita boleh katakan, kepada semua pendengar dan juga semua penonton, terutamanya kepada para pembayar cukai di luar sana, agar sentiasa berwaspada dengan sindiket penipuan atau kita panggil scammer yang sangat-sangat berleluasa sekarang ya. Yang mana boleh dikatakan sebagai mereka menyamar sebagai pegawai lembaga hasil, yang boleh saya katakan sebagai hampir setiap masa kita dengar sebenarnya berkenaan dengan penipuan sebegini. Jadi paling penting adalah kita berhati-hati dengan setiap panggilan yang kita terima, email yang kita terima, mesej ataupun surat yang menggunakan nama Lembaga Hasil dan Peniaga Malaysia. Paling penting selain daripada tidak dilayan tu, paling penting adalah
saya boleh katakan jangan sesekali dedahkan maklumat peribadi kita. Itu yang paling utama, ya. Sebab apa-apa pun kalau mereka minta apa-apa maklumat daripada kita, tolong jangan berikan sewenang-wenangnya kepada mereka. Ya, jadi pastikan kalau ada bayaran tunggakan cukai daripada pihak tuan-tuan dan puan-puan hanya dibuat terus kepada Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia. Dan yang paling penting adalah semak dahulu dengan kami, maknanya menggunakan saluran-saluran yang disediakan. Semak dahulu dengan kami sekiranya kita ragu-ragu. Ya, jangan biarkan kita menjadi mangsa scammer tersebut. Bukan sedikit kita terima berita dalam media sosial, dalam media massa ya berkenaan dengan kerugian yang telah dihadapi oleh ramai sangat orang. Ya, okey, saya sebut tadi berkenaan dengan saluran yang kita ada. Jadi sekiranya kalau kata tuan-tuan dan puan-puan menghadapi apa-apa permasalahan berkenaan dengan percukaian, tuan-tuan boleh menghubungi Hasil Line di talian 03 8911 1000. Saya ulang semula, Hasil Line 03 8911 1000 untuk sebarang persoalan berkenaan dengan percukaian ataupun pengesahan berkenaan dengan maklumat percukaian sendiri. Ya, jadi boleh hubungi Hasil Line kami dan juga sebarang maklumat berkenaan dengan percukaian, operasi lembaga hasil mahupun segala maklumat yang berkaitan dengan Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia boleh didapatkan daripada pautan ataupun daripada portal rasmi Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia di www.hasil.gov.my. Saya ulang, www.hasil.gov.my. Ya, tetapi saya faham dan boleh katakan kami di Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia ni sangat memahami kehendak semasa. Jadi kami juga ada di social media, boleh ikuti kami di Facebook, di Instagram, di Twitter. Jadi boleh dapatkan maklumat-maklumat yang boleh katakan sebagai yang terkini yang berkaitan dengan percukaian dalam saluran yang saya nyatakan sebentar tadi. Sekali lagi saya ingatkan, jangan terpengaruh, jangan jatuh, jangan terjebak dalam mangsa scammer, ataupun jangan jadi mangsa penipuan scammer. Okey? Baiklah, terima kasih Encik Syazwan dan Encik Ju di atas perkongsian sebentar tadi ya. Kami di Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia sangat-sangat berharap dengan tuan-tuan dan puan-puan para penonton sekalian dapat sedikit sebanyak manfaat daripada perkongsian yang kami kongsikan sebentar tadi. So kami sebenarnya apa yang ingin kami sampaikan adalah berkenaan dengan stigma umum yang menyatakan pembayar cukai ni adalah sesuatu yang membebankan. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, para pembayar cukai sekalian, tuan-tuan dan puan-puan merupakan wira negara yang membantu negara di saat dilanda pandemik COVID-19 ini ya. Suka untuk saya kongsikan ya berkenaan dengan belanjawan kerajaan di mana pecahan paling besarnya adalah datang daripada cukai langsung. Jadi daripada hasil cukai tersebutlah di mana kerajaan telah memperkenalkan insentif-insentif seperti bantuan prihatin nasional, geran khas prihatin dan semestinya untuk menampung perbelanjaan kos-kos imunisasi seluruh rakyat Malaysia menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Apa yang ingin saya nyatakan di sini ya, anda yang membayar cukai, tahniah kerana telah memberi sumbangan kepada kerajaan untuk melaksanakan pakej-pakej rancangan tersebut. Pesanan saya, ambil tahu tentang cukai, laksanakan tanggungjawab kerana sumbangan anda menjamin kemakmuran negara. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64, jaga diri, jaga kesihatan, terus patuhi SOP dalam memutuskan rantaian COVID-19. Jumpa lagi pada sesi akan datang. Assalamualaikum dan salam hormat. Tidak ke?